Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati, saya kasihi Tuan Pengacara Majlis, Tuan Bilal, Ustaz Syukri, Tuan Imam, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal Masjid Bandar Bukit Pujong, Ahli Jawatankuasa Masjid Bandar Bukit Pujong, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Ahli Jemaah Masjid Bandar Bukit Pujong, Puchong selaku Darul Ihsan. Yang pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih dan memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Program yang dirancang oleh Masjid Bandar Bukit Pujong dengan kerjasama persatuan kami, Persatuan Guaman Hartanah Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Harta Guam, yang mana pihak masjid telah sudi bekerjasama dengan kami, yang mana ini adalah salah satu program persatuan kami ingin dekat kepada masyarakat. Dengan cara macam mana? Kita melalui satu institusi yang suci di rumah Allah ini dengan masjid. Kami namakan program ini sebagai Harta Guam at Masjid, di mana ahli-ahli persatuan ini adalah di kalangan berlatar belakangkan urusan undang-undang. Ada peguam, ada ada pegawai harta pusaka daripada pejabat tanah, ada ADO, ada penasihat undang-undang daripada JRC dan pelbagai lagi. Justru pada malam ini forum yang akan kita jalankan adalah forum yang bertajuk Harta Pusaka Beku di Mana Silapnya. Harta Pusaka Beku di Mana Silapnya. Baik, sebagai pendahuluan, saya percaya tadi Tuan Pengacara Majlis telah memperkenalkan rakan di sebelah saya pada hari ini. Format pada malam ini adalah mudah, yang mana saya bertugas sebagai seorang moderator. Panelnya seorang saja. Saya akan menyoal kepada rakan saya sebentar lagi. Sebab kalau kita nak bincang tentang harta pusaka ni, saya percaya konteksnya adalah sangat luas. Itu tak kira hukum, tak kira dari segi praktikal, banyak. Jadi pada malam ini secara khususnya kami akan tekankan bagaimana kalau harta tu kita nak elakkan daripada menjadi beku. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Baik, saya percaya tuan-tuan dah mendengar ada keratan akhbar lebih kurang 2 atau 3 bulan yang lepas. Tak salah saya kalau dalam rekod saya ni pada 2 Februari 2016, ya, pihak KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, telah memberi satu penyataan bahawa harta beku di dalam simpanan sekarang ini adalah bernilai 60 bilion ringgit. Ya, ini bukan cerita 6,000, bukan cerita 600,000, bukan cerita 6 juta, bukan cerita 6 bilion. Ini cerita 60 bilion ringgit. Banyak tuan-tuan dan puan. Kalau kita susun duit RM50 daripada Kuala Perlis sampai Kalu Star sampai Kipok pun saya rasa tak, Muslim Satu Malaysia pun belum cukup lagi. Jadi 60 bilion ni banyak. Jadi pada malam ini insya-Allah kami berdua akan cuba kupaskan apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan. Kita sama-sama usahakan, sebab kita perlu tahu. Yang pertama,
kita sebagai makhluk Allah, manusia terutamanya, kita tidak akan lari daripada mati. Bukan saja kita, waris kita, ibu bapa kita, anak-anak kita, suami kita, isteri kita, bila-bila masa saja akan mati. Jadi kita yang masih hidup ni, apa tanggungjawab kita? Pertama, kita kena ada ilmu macam mana nak susun dan uruskan harta kita, yang pertama. Yang kedua, nanti seandainya kita melalui saat di mana ada kematian waris kita, apa perkara yang perlu kita buat. InsyaAllah kita akan cuba kupaskan sedaya upaya dan sebaik mungkin. Baik, sebelum saya mulakan soalan kepada saya gelarkan ini Ustaz, kecil molek orang yang senyum. Saya badan lagi besar tapi dia lagi tua daripada saya. Cuma insyaAllah alhamdulillah jiwanya jauh lebih muda daripada saya. Baik, Ustaz Zulkifli sebentar lagi sebelum dia menjawab soalan saya suka kalau tuan-tuan dan perempuan yang ada membawa telefon, pergunakan telefon pada malam ini. Jangan bermain Facebook, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Kalau boleh, WhatsAppkan kepada saya soalan. Kalau ada aplikasi WhatsApp, boleh WhatsAppkan kepada saya soalan, sebarang bentuk soalan yang relevan dengan topik pada malam ini. InsyaAllah kita akan cuba jawab. Kalau tak ada WhatsApp, boleh hantar SMS kepada saya. Nombor telefon saya, kalau tuan-tuan dan puan-puan sempat untuk salin, 013-360-2009. Saya ulangi, 013-360-2009. Nama saya Amir. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh sebelum tanya soalan tu, kalau tak keberatan, tulislah nama dulu. Contohnya nama tuan-tuan saya sedar, tulis nama dulu. Tapi kalau tak nak tulis nama pun tak apa, mungkin ada nak menjaga kerahsiaan sebagainya, tak apa, tak ada masalah. Boleh hantar WhatsApp, boleh hantar SMS saya, boleh ajukan soalan, insyaAllah kita cuba jawab. Seandainya tak sempat saya baca, di dalam pusingan terakhir nanti kita akan buka balik soalan. Kalau yang tak ada bawa telefon atau WhatsApp ke, boleh terus bertanya soalan, ataupun kalau ada kertas boleh tulis di kertas, insyaAllah. Baik Ustaz, kita boleh mulakan. Okay. Macam yang saya kata tadi Ustaz, jumlah 60 bilion tu bukan jumlah yang sedikit Ustaz. Saya percaya trend ini telah semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Cuma yang terakhir pada tahun ini diberitahu 60 bilion harta pusaka yang tidak dituntut, dikategorikan sebagai unclaimed money ataupun unclaimed property, telah direkodkan. Boleh Ustaz jelaskan Ustaz, mengapa boleh jadi begini dan bagaimana harta ini boleh menjadi beku Ustaz? Persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati tuan pengurusi majlis, tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Bukit Puchong, Persatuan Guaman Hartanah Malaysia, hadirin serta hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita merujuk kepada persoalan harta pusaka, ramai yang terkeliru dan ramai yang mempunyai masalah, yang mana pertikaian keluarga sekarang memang banyak berpunca daripada harta pusaka. Dan disebabkan itu, kami daripada pihak Persatuan Guaman Hartanah turun kepada masyarakat melalui masjid-masjid untuk membincangkan masalah ini secara dekat. Kerana kalau kita tengok, tak ramai yang berani nak naik kepada pejabat peguam nak bincang perkara ini. Kerana perspektif masyarakat sekarang, dia tengok nak naik kepada pejabat peguam mahal, nak naik kepada pejabat peguam kena duit. Jadi sekarang kita inisiatif dari persatuan, kita akan turun kepada masyarakat dengan masjid-masjid terpilih di seluruh Malaysia kan. Okey, kita turun kepada masyarakat di seluruh Malaysia melalui masjid-masjid terpilih, menyampaikan apa yang sebenarnya, apa punca sebenar melibatkan permasalahan pusaka. Okey,
merujuk kepada persoalan bagaimana harta ini boleh menjadi pusaka beku. Sebenarnya ada beberapa perkara yang menjurus kepada masalah pusaka beku. Kalau kita tengok, perkara yang pertama kita tengok adalah waris tidak tahu proses sebenar untuk kita mohon pusaka. Kat sini kita boleh tengok ada yang kematian mak bapak, dia tinggal anak-anak kecil, dia tinggal anak-anak yang masih belajar, tak tahu prosedur sebenar untuk kita memohon, untuk kita menuntut pusaka itu. Jadi dia tiada bantuan daripada saudara mara, tiada bantuan daripada orang lain untuk mohon. Jadi lama kelamaan harta yang dipunyai oleh ibu bapa tersebut terbiar, dan lama kelamaan menjadi pusaka beku. Masuk dari segi duit dia masuk dekat unclaimed money, dari segi tanah dia jadi tanah terbiar, dan dari segi saham semua dia akan pergi kepada kumpulan wang tak dituntut. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang kedua adalah ramai yang berpendapat bahawa kos pengurusan yang tinggi untuk kita uruskan pusaka. Memang termaktub dalam Akta Probate dan Pengurusan tahun 1959 yang membenarkan untuk pengurusan ni charge lebih kurang 5% daripada jumlah harta. Memang jumlah tu jumlah besar, tapi sebenarnya tak semua peguam, tak semua ejen-ejen yang menguruskan bahagian pusaka, hibah dan sebagainya mengenakan cas sedemikian. Kerana kalau kita tengok, untuk urusan pusaka, jika kita tahu kos yang sebenarnya, kita tahu kat mana kita nak buat, dia memang boleh banyak menjimatkan kos-kos yang terlibat. Saya ambil contoh, kalau kita tengok dalam pusaka kecil yang mana dia punya harta lebih kurang bawah pada 2 juta, kos yang terlibat kalau melantik peguam lebih kurang dalam 1,000 lebih. Dan kalau nak buat sendiri pun boleh, just pergi dekat pejabat JKPTG, pejabat tanah, kita terus je isi borang yang terbabit dan masukkan dokumen-dokumen yang, jadi kos dia memang kata tak seteruk yang digambarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ni yang memang selalu terjadi disebabkan pusaka beku. Yang ketiga adalah tiada persepakatan di antara ahli keluarga. Ada pergaduhan. Biasa isu persepakatan ni dia terjadi bila mana mak ataupun ayah ada meninggalkan wasiat, ada membuat hibah, dan ahli-ahli yang tinggal tidak berpuas hati. Dia tak khawatir mungkin anak angkat dapat lebih pada dia, ataupun mungkin si abang dapat lebih, si adik dapat lebih. Jadi ada ketidaksefahaman antara adik-beradik. Bila macam tu, masing-masing dia puas. Tak apa, kalau satu tak dapat settle, semua kita tak mau settle. Jadi benda tu lama-lama jadi harta tak terbiar dan jadi pusaka beku. Yang tu yang ketiga. Yang keempat adalah waris tak ada masa nak menguruskan. Kalau kita tengok mahkamah, kalau kita tengok pejabat-pejabat yang menguruskan pusaka, memang dia buka pun office hour. And then diorang memang still nak urus sendiri. Jadi bila kita tengok yang orang yang nak menguruskan ni, dia tak mau lantik orang, jadi dia terus delay sampai satu tahap benda ni tak diuruskan. Okey. Yang kelima, kalau kita tengok dia punya sebab pusaka itu menjadi beku adalah kurangnya kefahaman tentang ilmu faraid. Kalau di zaman Nabi dulu, memang daripada zaman Nabi kita tengok Nabi daripada dulu memang menekankan tentang kepentingan harta pusaka. Ada satu hadis Nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan, ta'allamul faraid wa'allamuha fa innaha nisful ilm wa huwa yusa wa huwa awwal syai'in yunza' min ummati. Yang bermaksud, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain.
kerana ilmu faraid semakin dilupakan dan dia merupakan ilmu yang pertama ditarik oleh Allah daripada umatnya. Jadi daripada dulu lagi Nabi dah berpesan tentang kepentingan ilmu faraid, dan daripada Sayyidina Umar juga ada mengatakan yang ilmu faraid ini merupakan sebahagian daripada agama. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Yang seterusnya, punca pusaka ini tidak diuruskan ialah kerana harta yang ditinggalkan adalah terlampau kecil. Biasanya dalam satu keluarga kita tengok ada yang kalau kita perhatikan mungkin anak-anak yang dah berpindah ke bandar. Anak-anak mungkin ada 5 orang berpindah ke bandar, berpindah ke tempat-tempat mungkin sambung belajar, pergi ke overseas. Dan bila mak bapak meninggal, tanah-tanah yang ditinggal kat kampung dia tak uruskan. Jadi lama kelamaan dia biar je, lama-lama jadi pusaka. Dan untuk alasan yang terakhir sekali adalah proses tuntutan pusaka yang terlampau panjang. Memang kita akui pada masa dahulu memang untuk tuntutan harta pusaka mengambil masa yang lama, tetapi tidak sekarang. Kalau kita lihat, kalau permohonan dekat pejabat tanah untuk permohonan pusaka kecil, masa yang diambil sekarang lebih kurang antara 6 hingga 8 bulan. Dan kalau tak ada apa-apa kontes, tak ada apa-apa bangkangan daripada mana-mana pihak, kemungkinan proses dapat dipercepatkan dengan bantuan waris-waris yang memohon. Kalau kita perhatikan prosedur untuk ke mahkamah pula, proses pun lebih kurang ambil masa yang sama. Memang dulu mungkin dia ambil masa sampai 2 tahun, ada ambil masa sampai 3 tahun pun ada. Tapi kes-kes yang demikian merupakan kes-kes yang ada pertelingkahan di antara waris, kes-kes tak puas hati. Jadi setiap permohonan-permohonan tu dia akan ambil masa. Jadi kita kena faham satu-satu kes, sama ada kes tu kes yang straightforward, yang memang senang untuk dibicarakan, ataupun kes-kes yang melibatkan banyak bangkangan, banyak pertelingkahan, banyak ketidakfahaman antara waris. Ada satu kes yang pernah datang kepada saya, memang dia punya waris tu daripada zaman orang yang pertama membuka Penang. Dia pertama, nama dia Raden Mas Haji. Okey, orang yang demikian, dia yang buka Penang itu sendiri, dan dia yang bagi harta tanah Penang ni kepada Francis Lai. Dan kita dapat daripada dia punya cucu cicit dia, dia punya waris tu dah sampai 7 ke 8 generasi pun nak minta lagi tanah. Memang sekarang harga dah jadi 100 juta, tapi sampai sekarang tak dapat selesai sebab waris bertambah ramai dan pertelingkahan semakin banyak. Bila waris dah banyak, dia punya kepala pun makin banyak, jadi tak dapat diselesaikan sampai sekarang. Dan yang cara yang terbaik untuk kita mengatasi masalah pusaka beku adalah satu, kunci dia adalah ilmu. Kita hendaklah daripada kecil lagi, daripada start daripada muda, kena faham apa itu faraid, apa itu ilmu pentadbiran harta dalam Islam. Ini kita kena faham ilmu hibah, kita kena faham ilmu wasiat, kita kena faham ilmu faraid, dan juga kita kena faham apa itu wakaf. Jadi untuk mengelakkan pusaka-pusaka tersebut menjadi beku, kita kena mengelakkan punca-punca sebenar yang terjadi, dan kita fahami ilmu itu sebenar-benarnya. Sekian. Baik, okey. Saya rasa tadi Ustaz ada gariskan 7 ataupun sehingga 8 sebab mengapa harta pusaka ni boleh menjadi beku. Ustaz tadi ada juga menyatakan tentang satu kes yang beliau sendiri sedang uruskan di Pulau Pinang. Saya pun nak cerita, boleh tak? Baru lagi terjadi. Ini kisah benar, bukan saya cuba benar. Reka-reka cerita. 1 bulan yang lepas, saya didatangi oleh satu anak buah
yang merupakan salah satu waris kepada ayahnya yang telah kembali ke rahmatullah. Beliau ni anak lelaki, adik-beradik dia ada lebih kurang 4 ataupun 5 perempuan, tak salah saya yang lain. Dalam adik-beradik dia tu, yang hidup tinggal dia dengan ada 2 lagi adik perempuan dia. Yang lagi maki tu 2 atau 3 tu telah meninggal dunia. Kali pertama dia berjumpa saya, dia beritahu apa saya tengah buat. Cik, baik, tuan sediakan ni salinan ni, dokumen ni, datang buat jumpa saya. Saya pun tunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Saya kata, Allah, klien saya dah lari, tak ada rezeki lah kot. Saya pun okey, saya senyum je. 2 hari yang lepas, saya terima panggilan kepada biras dia, ataupun ipar dia. Ipar dia datang beritahu saya. Dia kata, Cik Amir, minta maaf, sekian baru saja meninggal dunia. Dia pula yang dah meninggal dunia. Sama-sama kita doakan agar rohnya disyirah rahmat Allah. Hari Sabtu yang lepas disebabkan serangan sakit jantung. Yang saya macam tu, saya kata, Allah, dokumen pun tak dapat. Dia yang tengah nak usaha dapatkan semua dokumen. Contohnya contoh adik perempuan dia yang dah mati tadi tu, dia nak kena dapatkan anak-anak adik dia tadi tu, anak-anak buah dia punya salinan kenalan dan sebagainya. Maknanya ketika dalam proses dia kumpul dokumen tu, dia sendiri dah dijemput untuk menemui Allah. Cuba kita bayangkan, hari ini kita berniat, kita tak tahu bila kita akan meninggal dunia. Dan ini sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita, menjadi ilmu kepada kita. Kalau boleh selepas ni kita dengar, sampaikan kepada isteri, sampaikan kalau anak kita dah besar, sampaikan kepada anak-anak kita, ataupun sampaikan siapa saja waris kita yang berhak dan layak yang boleh membantu keluarga kita. Ini macam Ustaz kata tadi, apa yang penting ialah ilmu. Apa dia ilmu tadi? Ilmu faraid, ilmu hibah, ilmu wasiat dan sebagainya. Baik, perkara-perkara itu insya-Allah kita akan terangkan sebentar lagi. Baik Ustaz, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, tak ada soalan lagi, alhamdulillah Ustaz. Sebab hari itu kita dah buat program di Masjid Seksyen 7, tajuk yang sama. Saya baru pendahuluan, lepas saya bagi tahu saya punya nombor telefon, masuk dah soalan. Saya kata, ya Allah, saya kata, lain macam orang ni main WhatsApp kan. Memang seronok main WhatsApp ni dalam masjid. Jadi kalau ada soalan kepada saya, boleh ajukan kepada saya. Baik Ustaz, soalan yang kedua. Kita dalam orang Melayu ni, kita tahu, kita biasa dengar kalau ada kematian, contoh kematian ayah sebagai contoh, ataupun ibu kita, orang kata, kalau kita cakap, bila kita nak uruskan pusaka tu, adalah pula pakcik kita akan cakap, sabarlah sabarlah, kubur, tanah kubur tu pun masuk merah lagi. Apa kita nak terkubur apa? Kadang-kadang itu biasa persepsi yang kita dengar daripada orang Melayu. Ada orang kata, nak cepat-cepat ni buat apa? Jangan tamakkan harta tini rumah ni, tak ke mana lah Ustaz. Jadi Ustaz, itu konteks kita kefahaman orang Melayu Ustaz. Betul ke persepsi ni Ustaz? Ataupun apa sebenarnya tanggungjawab waris ni bila kita sedang menghadapi ada kematian di kalangan waris kita? Apa mereka perlu buat, dan juga bila sepatutnya mereka perlu uruskan harta-harta Ustaz? Sampai okey, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita merujuk kepada persoalan tanggungjawab waris, maknanya kita rujuk pada tanggungjawab waris-waris yang tinggal. Kita nak tengok juga waris ni siapa. Ada satu kes warisnya anak-anak je, ada satu kes warisnya melibatkan isteri, ataupun ada kes yang melibatkan warisnya ayah dan datuk. Jadi untuk sebelum kita pergi kepada pembahagian faraid, waris-waris tersebut pertama sekali dia kena menyelesaikan urusan pengkebumian. Okey. Jadi urusan pengkebumian ni memanglah fardu kifayah, seorang buat lain tak payah. Tapi memang sebenarnya memang kita first kita kena tolak. Kalau kata ilmu untuk dia punya menyelesaikan pengkebumian ni, sebenarnya dia ada view, ada pendapat daripada imam.
sekiranya yang mati itu kita punya isteri, mengikut pendapat Imam Syafi'i, wajib ke atas suami untuk menguruskan perkebumian. Jadi untuk perkebumian tadi kita tak boleh potong duit pusaka dia tadi, wajib ke atas suami. Tetapi kalau ikut Imam Hanafi dan Hambali, dia menetapkan bahawa relation, hubungan sebagai suami isteri itu dah terputus. Jadi untuk menguruskan perkebumian, kita kena ambil daripada harta pusaka itu tadi. Kedua, orang Melayu punya mentaliti, isu kenduri, isu talqin. Kadang-kadang dia terpakai duit harta pusaka tadi. Bila terpakai duit pusaka tadi, sebenarnya tak boleh. Tapi sekiranya semua waris membenarkan, jadi tak ada masalah untuk menguruskan pusaka tersebut menggunakan duit si mati. Ada satu kes macam ni, yang meninggalnya adalah suami, anak-anak masih kecil. Dia tinggalkan isteri dengan anak 3 orang. Isteri dia bila husband dia dah mati, tinggal banyak harta, dia buat kenduri 7 hari 7 malam, buat betul-betul punya kenduri. Tapi kadang-kadang isteri sendiri yang makan harta pusaka, dia makan harta anak yatim. Sebabnya bahagian anak tak clear lagi, dia terus pakai duit peninggalan arwah tadi untuk menguruskan kenduri kendara tersebut. Jadi yang terbaik adalah menguruskan urusan kenduri kendara apa semua menggunakan duit waris sendiri ataupun duit yang ditinggalkan ataupun duit sumbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah menyelesaikan hutang. Permasalahan hutang ni kalau kita tengok ada 2. Satu, hutang kepada Allah. Yang kedua, hutang kepada manusia. Okey, kita pergi satu ke satu kan. Kalau hutang kepada Allah, memang orang kata ada satu hadis yang mengatakan bahawa hutang kepada Allah adalah yang utama, iaitu kita masuk haji, dia termasuk umrah, dia termasuk kifarah, dia termasuk diat, dia termasuk nazar. Jadi hutang kepada Allah adalah yang utama, kena selesai dulu sebelum kita membuat pembahagian faraid. Yang kedua, hutang pada manusia. Hutang pada manusia mungkin orang kata tradisi orang kita, bila berlaku macam kita tanya adakah si mati ada berhutang, kita declare. Yang tu memang digalakkan untuk kita declare, untuk kita siapa-siapa yang penghutang tu tampil ke hadapan untuk kita selesaikan hutang. Tapi yang tu satu hal. Dan satu lagi hal, hutang berjadual. Kita tengok kalau ada hutang rumah, hutang kereta ke, hutang yang berjadual lah tu, kat kredit ke apa benda. Jadi untuk hutang berjadual tadi biasanya dilindungi oleh insurans. Jadi waris-waris hendaklah menguruskan dulu semua masalah-masalah hutang berjadual tadi. Maknanya kalau kata cover by insurans, kita selesaikan hal-hal insurans untuk dibayar dulu hutang-hutang itu semua sebelum membuat pembahagian. Yang ketiga adalah menunaikan wasiat. Okey. Biasanya kalau dalam Muslim, dalam undang-undang Islam, wasiat ni hanya sah setakat 1/3. Melainkan kalau dia nak wasiat lebih, tapi melainkan dengan kebenaran semua ahli waris. Jadi sah, untuk sah wasiat ni hanya 1/3. Untuk mentaliti orang Melayu sekarang, banyak orang tersilap. Dia tersilap bukan dari segi apa, dia tersilap kita dah siap wasiat pada anak kita. Sebenarnya ada satu hadis Nabi yang mengatakan la wasiyata li waris. Maknanya kita tak boleh wasiat kepada ahli waris. Kita cuma boleh berwasiat kepada ahli bukan waris. Dan sekiranya nak wasiat kepada ahli waris, kita hendaklah mendapat kebenaran daripada semua waris. Jadi wasiat yang sebenar, pertama 1/3 kepada harta, ni general dulu. Yang kedua adalah wasiat bukan kepada ahli waris. Maknanya bukan 15 ahli fardu dalam faraid dan 15 ahli lelaki dan 15 waris 10 waris perempuan. Okey. Dan yang ketiga adalah kita hendaklah menunaikan hibah. Kalau ada dia buat hibah, ada buat pengesahan hibah sebelum dia meninggal. Hibah ni adalah pemberian semasa hidup dan disempurnakan semasa hidup.
kalau ikut Imam Syafi'i, selain memenuhi rukun hibah yang 4, syarat penting adalah isu penerimaan daripada penerima hibah. Jadi kalau kita tengok, setelah kalau si waris tadi sedar ada hibah yang dibuat oleh bapa dia ke, sebab kalau kita sentuh isu hibah ni sendiri pun banyak. Dalam Malaysia, hibah sendiri dia memang satu ilmu yang belum ada centralized lagi. Kita just rely pada dalam Federal Constitution ada satu term pemberian yang mana jurisdiction dia kepada Mahkamah Syariah. Jadi Mahkamah Syariah akan menentukan sama ada hibah tu disahkan ataupun tidak. Memang siapa-siapa pun boleh buat hibah, tapi kita kena pastikan hibah tu boleh disahkan di Mahkamah Syariah dan sah untuk dikecualikan daripada pemberian, daripada pembahagian faraid. Okey. Yang tu yang ketiga. Dan yang keempat adalah isu harta sepencarian. Harta sepencarian ni adalah harta yang dicari oleh suami dan isteri semasa dalam perkahwinan. Yang mana kalau kita tengok harta tersebut, kita cari start daripada kita kahwin sampai habis kahwin. Jadi kalau kita perhatikan untuk isu harta sepencarian ni, kadang-kadang banyak orang lelaki dia kata, isteri rumah ni nama aku, isteri aku tak kerja, dia duduk rumah, dia tak ada harta sepencarian. Sebenarnya tidak. Harta sepencarian ni bila mana kita berkahwin dengan isteri tadi, dia dah start ada harta sepencarian. Cuma percentage dia ikut yang mahkamah tetapkan. Ada sampai 30%, ada yang 50%, ikut dia punya contribution, ikut dia punya exposure. Jadi dia tak semestinya. Jadi kalau dah selesai semua urusan hutang, sudah selesai urusan pengkebumian, selesai urusan hibah, selesai urusan wasiat, dan semua benda-benda wajib sebelum urusan faraid dilakukan, baru kita buat pembahagian faraid. Sekian. Okey, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan mendapat pelbagai terma sebentar tadi. Kita ada dengar perkataan wasiat, kita ada dengar perkataan hibah ataupun hadiah, kita ada dengar perkataan harta sepencarian, hutang. Okey, baik. Saya rasa kalau ada tuan-tuan yang tertinggal penerangan tentang perkara-perkara ini, boleh ajukan soalan dari masa ke semasa lagi. Alhamdulillah kita dah ada masuk 2-3 soalan, saya percaya sangat menarik. Tapi izinkan saya untuk tanya satu lagi soalan ini. Selepas tu saya akan terus soal kepada Yang Mulia Ustaz. Baik, saya nak ulas sikit. Bercakap tentang keperluan menyelesaikan wasiat. Tadi Ustaz ada beritahu tentang isu tentang 1/3 dan tidak boleh diberikan kepada waris. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan selalu menonton drama-drama Melayu kita. Kadang-kadang bila ada kematian ni, cerita yang seronok-seronok ni lah, yang kalau ada orang besar meninggal ni dalam drama kita, dia pun panggil datang lawyer dia, datang bawa briefcase, pun kumpulkan semua anak-anak dia. Anak ini dengan kematian almarhum sekian, anak ini telah diserahkan ini, anak ini diserahkan ini, anak ini diserahkan ini. Kadang-kadang kita pun dalam drama Melayu ni cakap macam ni, boleh pula ada wasiat daripada si mati tadi, lawyer pula tu yang bawa, kan? Boleh ke? Kan? Kadang-kadang betul ke apa yang kita tonton ni? Macam mana boleh? Takkanlah drama boleh sedap, takkanlah ada orang tak buat sedikit ulang kaji ke sebelum nak ceritakan kepada kita masyarakat Melayu. Padahal ini telah dimomokkan, kan? Bukan sekarang, dah lama dah, ya? Jadi mungkin Ustaz boleh ulaskan sikit tentang wasiat tadi Ustaz, ya? Jelaskan lagi bagi kita betul-betul faham. Sekejap lagi kita pasal hibah. Silakan Ustaz. Okey. Bila kita merujuk kepada persoalan wasiat, wasiat sebenarnya dia secara generalnya, wasiat hanya 1/3 kepada ahli bukan waris, dan sekiranya ingin memberi kepada waris, dia hendaklah
mendapat kebenaran semua ahli waris. Jadi kalau ada kebenaran, maknanya dia punya terma tu macam dia relinquish, dia menidakkan hak dia untuk bagi semua wasiat. Wasiat ni biasanya kalau kata dalam praktikal kita bagi kepada anak angkat, kita bagi kepada rumah kebajikan sebagai saham kita ke akhirat esok. Tapi bila dalam cerita-cerita Melayu, dalam kata dalam TV, dalam lakonan apa, dia kata wasiat okey pada anak ni kita bagi rumah yang hampir runtuh, yang ni kita bagi yang ni kita bagi ni. Piramli daripada dulu lagi dia dah bagi, orang kata iktibar. Sebenarnya cerita Piramli ni sendiri memang dia punya point tu pada wasiat, pada pusaka, pada orang kata harta pusaka ni, daripada pasal faraid jadi pasal pembahagian yang tak betul, pasal tamak, pasal ilmu yang tak ada. Jadi bila kita tengok macam mana orang kata yang sebenar, kemudian pembahagian sebenar dia dapat okey harta-harta yang kat sini pula. Jadi sebenarnya isu wasiat tadi untuk kita mudah faham, dua general principle. Satu per tiga, hanya 1/3 kepada ahli bukan waris, dan kedua kepada ahli bukan waris. Jadi rasa itu saja. Baik, kita dah bercakap pasal Piramli. Teringat saya cakap dalam cerita Tiga Abdul Wahab nak berjumpa dengan bakal bapak mentua dia. Tiba-tiba kata bapak mentua dia kata apa? Kamu ni tak ada duit Abdul Wahab, takkanlah kamu nak menikah dengan anak saya, dia kata kan. Betul Abdul Wahab kata, dia pun keluarkan satu dokumen ceng. Dia bagi pada bakal pak mentua dia, apa namanya kan. Lepas tu dia pun tengok harta-harta Ismail Ulam Raja di luar negara. Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, kaya. Oh ya. Yang itu cerita tentang Allah Yarham Tan Sri Piramli. Dia cerita tu dalam dia menyindir kita. Sebenarnya kita, tanggungjawab kita tak sampai ke pada situ sebenarnya. Bukan sekadar hiburan. Kita sepatutnya semak dan korek lagi apa sepatutnya kita sebagai orang Islam terutamanya, apa kewajipan kita untuk mengetahui tentang harta pusaka ni. Baik, Ustaz, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Kita dah faham peranan kita dah tahu apa tanggungjawab kita sekiranya kita menghadapi saat kematian ahli waris kita. Jadi sekarang ni Ustaz, boleh Ustaz kita cerita sikit Ustaz terangkan apa dia rukun pusaka dan apa dia sebab-sebab yang boleh kita menyebabkan pusaka mempusakai, dan apa yang menghalang kita daripada pusaka mempusakai ini, rukun, sebab dan apa yang menghalang. Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bila kita kaji tentang rukun pusaka sebenarnya sangat mudah. Adanya si mati, adanya waris, adanya harta. Jadi 3 rukun tersebut dah cukup untuk jadi harta pusaka. Bila tak ada orang mati, tak ada cerita harta pusaka. Bila tak ada waris, tak ada cerita harta pusaka. Bila tak adanya harta pun tak ada cerita harta pusaka. Jadi bila ada 3 rukun pusaka ni, dia membentuk satu masalah pusaka. Jadi kita pergi satu persatu. Untuk pasal si mati. Mati ni sebenarnya dia ada 2. Satu mati yang hakiki, satu lagi mati yang hukmi. Saya sentuh mati yang hakiki dulu. Mati hakiki adalah mati yang disaksikan oleh kita. Mati yang benda tu kita nampak dimandikan, kita nampak dikafankan, kita nampak mayat tu keluar dan ditanam. Yang tu mati hakiki, yang mana surat kematian daripada mati itu dikeluarkan untuk memudahkan proses pusaka. Itu satu, mati hakiki. Yang kedua, pasal mati hukmi. Mati hukmi biasanya melibatkan orang yang hilang, orang yang tak balik. Yang mana kalau kita saksikan mati ini dia bukan diisytiharkan oleh surat mati, tapi dia diisytiharkan oleh hakim. Dia diisytiharkan oleh mahkamah bahawa seseorang tu dah mati. Jadi banyak kes-kes kat Malaysia ni kadang-kadang dia tak declare sebelum harta pusaka dapat dibahagikan. Ada juga kes-kes yang
dia tak buat declaration of death, kena pengesahan dia punya deklarasi untuk kematian. Yang mana kalau kat Malaysia di bawah Seksyen 108 Akta Keterangan 1950, bila mana seseorang hilang selama 7 tahun, dia dianggap sebagai mati. Tapi ada juga kes macam yang baru ni, kes MH370, ada dia punya untuk pengesahan mati dah dikeluarkan. Ada bila mana Perdana Menteri kita membuat press conference yang mengesahkan yang kapal tu dah jatuh, baru harta-harta diorang, hutang-hutang semua dapat disahkan. Sebelum ni memang ada masalah. Jadi bila memang ada 2-3 kes yang dah lepas pun untuk pengesahan kematian. Jadi kalau untuk mati ni memang ada dua, satu mati hukmi, satu mati hakiki. Okey. Kedua, waris. Waris ni terjadi daripada dua. Satu akibat daripada perkahwinan. Maknanya kalau kahwin satu, waris dia satu. Kalau kahwin dua, waris dia dua, dan seterusnya. Manakala satu lagi waris terjadi akibat keturunan dan kerabat, yang mana kita boleh tengok waris fardu dalam faraid, yang lelaki tu 15 orang, yang perempuan tu 10 orang. Jadi waris-waris dia include lah anak, dia include cucu, mana yang terdekat, mana yang boleh tolak siapa. Jadi waris-waris fardu tu sebenarnya sekarang kalau kita nak tengok, kalau kita nak tengok let's say kalau kata kita meninggal, kita nak tengok siapa waris kita, berapa harta kita, macam mana pembahagian dia. Sebenarnya dalam online dia dah ada kalkulator dia. Kita boleh buat pembahagian sekarang, kita boleh tahu, memang boleh tahu. Jadi tu berkenaan dengan waris. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan harta. Harta ni kita rujuk kepada harta pusaka tadi. Maknanya apa yang ditinggalkan oleh si mati semasa hidupnya dan berkekalan menjadi miliknya sehingga tarikh matinya. Okey. Dan bila kita tengok kepada syarat pusaka mempusakai, pertama, pemilik haruslah mati. Kalau tak mati, dia tak wujud pusaka. Maknanya pemilik tu mesti ada mati. Sebab dalam permohonan pusaka tu sendiri, kita kena ada surat kematian ataupun deklarasi kematian. Yang kedua, waris hendaklah hidup. Kalau waris mati, tak jadi pula pusaka. Pusaka dia bawa kepada yang ke bawah pula. Jadi kalau waris dia mati, kalau ada satu kes saya buat, bapa hidup lagi, tapi anak dia mati dulu sebelum bapa. Tapi untuk cucu dia tak dapat pusaka untuk atuk dia. Sebab apa? Sebab bapa dia mati dulu sebelum atuk dia. Tapi bila ada persetujuan pembahagian daripada adik-beradik, dia bagi sama, pun tak ada masalah. Okey. Dan yang ketiga, kita hendaklah mengetahui status pewarisan di antara kita punya warislah. Maknanya waris yang terbit daripada perkahwinan ataupun daripada keturunan yang saya sebutkan tadi. Okey. Bila kita rujuk kepada halangan daripada untuk pusaka mempusakai, pertama, bila wujudnya kes bunuh. Seperti mana hadis yang kata la yarisul qatil syai'a, tidak akan mewarisi pembunuh atas setiap apapun. Imam Syafi'i menetapkan bahawa siapa yang sengaja atau tidak sengaja membunuh, dia tak boleh waris. Ada kes yang anak bawa kereta accident, bapa duduk sebelah, meninggal bapa dia, anak sebagai bawa kereta tu tak boleh waris. Okey. Imam Hanafi pula dia kata kita boleh mewarisi apabila dia punya pembunuhan itu tidak dikenakan kifarat. Maknanya tidak mungkin yang melibatkan pembunuhan yang tidak sengaja. Dan Imam Maliki kata sengaja sahaja yang tak boleh mewarisi, yang tak sengaja boleh mewarisi. Manakala kalau kita tengok Imam Hambali, dia kata bunuh yang membabitkan kisas, diat dan kifarah tak boleh mewarisi. Okey. Isu yang kedua adalah isu berlainan agama.
Okey. Untuk isu berlainan agama, ada satu hadis Nabi yang mengatakan la yarisul muslim al-kafir wal kafir muslim. Yang maksud tak boleh waris kepada orang Islam kepada kafir dan kafir kepada Islam. Tetapi practicality di Malaysia dalam Distribution Act tahun 1997, tiada akta, tiada peruntukan yang menghalang untuk waris orang Islam mewarisi harta bukan Islam. Okey, ada satu kes yang saya kendalikan, yang mana jiran dia India, dia punya waris dia Melayu. Dia ada buat wasiat kepada waris yang Melayu ni, sebab anak dia ni hari-hari bagi makan apa semua. Tapi bila India ni meninggal, bila nak claim pesaka, bila dia nak buat dia punya pembahagian, tengok semua untuk rumah tu dia dah bagi kepada anak jiran dia ni, yang hari-hari bela dia masa dia sakit. Jadi bila kita buat, tengok dah ada semua siap. Memang pembahagian tu memang komplit. Mana dia buat Distribution Act, dia buat under will. Jadi pembahagian tu terus dapat kepada waris yang Islam tadi. Okey. Yang ketiga, apabila berlakunya murtad. Bila berlakunya murtad, pewarisan juga memang tak boleh. Okey, tidak boleh mewarisi. Dan bila murtad, harta tu hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal. Manakala kalau kita tengok, ada satu pendapat daripada Imam Hanafi yang mengatakan jikalau harta yang diperolehi sebelum ia murtad, kita boleh bagi kita boleh buat menjadikan dia pesaka. Manakala harta yang diperolehi setelah murtad, tak boleh buat pesaka. Jadi untuk setakat itulah jadi ni. Baik, Ustaz. Kita dah cerita tentang apa yang menghalang, kita dah bercerita tentang rukun-rukun dan sebagainya. Saya boleh saya bacakan satu soalan, Ustaz, daripada bukan pemanggil macam radio pula, daripada pemanggil kita, daripada ahli jemaah kita. Soalan berkaitan dengan pertama, dia ada dua soalan. Soalan yang pertama, apa penyelesaian, Ustaz, ataupun solusi untuk si isteri sejak awal oleh suami? Apa penyelesaian untuk isteri sejak awal oleh suami? Oh, penyelesaiannya oleh si suami lah. Apa yang suami kena buat kita, supaya isteri tidak menggunakan harta anak yatim tadi apabila suami meninggal dunia. Apa perlu si suami ni buat sebelum dia nak mati, supaya isteri dia nanti tak gunakan duit yang dia tinggalkan ataupun harta dia bagi menjamin hak anak-anak dia, anak-anak yatim kan, anak-anak dia. Itu yang pertama, apa si suami kena buat. Yang kedua, Ustaz, ini menarik. Saya ada terdengar mengenai hibah bersyarat melalui takaful. Apa maksudnya, Ustaz? Apa pentingnya untuk waris, terutamanya si isteri dan anak-anak? Boleh jawab, Ustaz? Silakan, Ustaz. Okay. Berkenaan dengan soalan pertama, apa si suami perlu lakukan bagi mengelakkan isteri untuk makan harta anak ini? Okey. Yang paling penting sebelum jadi dia boleh buat dua guna. Satu, si suami boleh buat hibah siap-siap. Dia buat hibah. Hibah ni macam saya cakap tadi lah. Sebenarnya hibah kalau nak terang tu memang agak complicated lah. Tak ada complicated, cuma mengambil masa yang lama sikit. Okey. Tapi untuk hari ni saya akan jelas secara umum lah. Yang mana kalau kita tengok, pertama dia boleh buat hibah. Maknanya dia siap-siap bagi. Hibah ni sebenarnya satu pentadbiran harta semasa hidup, dan dia punya penyempurnaan dan perlaksanaan dilakukan semasa hidup. Manakala kalau kita tengok wasiat, dokumen dilakukan semasa hidup, tapi perlaksanaan dilakukan bila meninggal. Manakala pusaka tadi, dia punya urusan semua dilakukan setelah meninggal dunia. Pertama, dia boleh buat hibah. Kedua, dia kena pastikan harta pusaka tu cukup untuk bahagian dia. Maknanya first, harta pencarian cukup.
Yang kedua, bahagian isteri. Kalau ada anak, dia dapat berapa. Kalau dia tak ada anak, dia dapat berapa. Jadi ada perbezaan. Jadi kalau untuk mengelakkan, maknanya dia kena belanja. Kalau dia nak belanja pun, dia kena tengok bahagian yang dia belanja tu jangan terlebih dari apa yang dia sepatut dapat. Tu, dua benda. Jadi pertama, hibah. Kedua, harta besar tadi. Yang pertama hibah, kedua pasal kena make sure tentang dia punya pembahagian tadi. Dan soalan yang kedua adalah berkenaan dengan hibah bersyarat. Hibah bersyarat sebenarnya di bawah mazhab Syafi'i memang tidak dibenarkan. Dia di bawah Hanafi dengan Hambali kalau saya tak silap. Hibah bersyarat ni ada dua, umrah dengan rukbah. Yang mana kalau kita tengok hibah bersyarat, pertama hibah bersyarat, harta ni kita bagi kalau meninggal baru dapat. Yang satu lagi, harta ni kalau kita kalau si penerima tu meninggal kena pulang balik. Ada dua jenis hibah. Jadi yang tu bersyarat. Tapi Imam Syafi'i tidak menerima hibah bersyarat. Cuma ada mesyuarat daripada panel penasihat syariah bank negara yang membenarkan hibah bersyarat, tetapi dalam certain case lah, tak semua. Jadi dia ada, tak silap saya dalam perbankan memang dia ada guna untuk bersyarat, dan untuk takaful memang ada guna. Tak salah saya CIMB pun ada pakai, CIMB Trust. Okey. Baik. Saya rasa dah jelas ya. Terima kasih kepada yang menyoal. Baik Ustaz. Kita sekarang 8.50, insya-Allah kita akan cuba tamatkan secepat mungkin. Tapi kita sampai pukul 9.30 Ustaz. 9.30 kalau boleh. Okey. Tapi kita akan cuba selesaikan sebab ada saya tersilap promote tu. Saya silap dah masuk 10-11 soalan. Seronoklah Ustaz menjawab lagi, saya tanya je. Baik. Ustaz, kita pergi kepada soalan saya sendiri dulu ya. Sebaik berlakunya kematian Ustaz apa yang ahli keluarga atau waris kena lakukan? Ini praktikal. Ini kalau boleh ada kertas kita catat. Kalau ada telefon kita catat dekat telefon tu ya. Siapa yang perlu mulakan Ustaz? Apa dokumen yang diperlukan dan ke mana kita kena halakan? Kita tak ada dokumen tadi, nak ke mana kita ni? Nak pergi amanah raya ke? Nak pergi jabat tanah ke? Nak jumpa lawyer ke? Nak jumpa ketua kampung ke? Ke mana ni Ustaz? Boleh Ustaz beritahu ahli jemaah di sini tentang selepas berlaku kematian apa yang kita kena buat Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bila mana berlaku kematian? Pertama, kita hendaklah menyenaraikan harta semati, sama ada harta alih atau harta tak alih. Kadang-kadang macam orang kita ni dia ambil ringan. Kadang harta alih ni kadang masuk dalam pinggan mangkuk, senduk, pinggan, apa benda semua tu yang menyebabkan harta alih ni kita kena senaraikan. Sebab kita risau isu makan harta orang secara batin, kita risau isu makan harta anak yatim. Jadi pertama kita kena senaraikan semua harta alih daripada sekecil-kecil barang sehingga sebesar-besar bangunan. Pertama. Yang kedua, kita kena senaraikan waris-waris yang berhak. Jadi kita kena tahu anak lelaki menghalang kepada saudara lelaki, anak lelaki menghalang kepada adik-beradik lelaki. Jadi kita kena faham. Jadi kalau tak tahu, just list down apa semua waris-waris yang berhak. Nanti bila bicara nanti dia akan tolak mana yang tak berhak, siapa yang menghalang siapa, semua dia letak. Pertama. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita senaraikan semua hutang-hutang si mati. Hutang-hutang si mati macam saya ini benda ni saya dah cakap tadi pasal hutang-hutang dia apa jenis hutang pun kita senaraikan. Dan kita kena tengok wasiat dan hibah yang kalau dia ada buat. Maknanya kalau dia ada wasiat kepada badan kebajikan ke, dia ada wasiat kepada anak angkat ke, yang tu semua memang kita kena senaraikan dulu. Dan sebab kita kena senaraikan macam wasiat, macam hibah, benda tu dia akan mengecualikan pembahagian faraid tadi. Hibah, wasiat,
dua instrumen tu dia mengecualikan. Let's say sebelum kita tolak tu dia mungkin boleh dapat juta. Kadang-kadang bila hibah dah muncul maknanya hibah dia sah, wasiat dia pun sah, maknanya dia punya pembahagian tu akan, kalau kata juta kadang-kadang tinggal 300-400 ribu, kadang-kadang tinggal 100 ribu, kita tak tahu. Maknanya dari segi amount tu dia very subjektif. Dia sangat orang kata tengok pada harta dan tengok pada keadaan kes. Okey. Yang keempat, yang terbaik adalah kita menetapkan cara pembahagian yang dipersetujui antara adik-beradik. Sebab kalau kita tengok, kalau kita tak tetapkan dulu cara pembahagian ni, kita boleh bahagikan sama ada mengikut faraid ataupun mengikut muafakat, ataupun kita boleh bagi sama rata. Jadi dari segi pembahagian ni sebenarnya sangat penting. Sebab kalau kita tengok daripada 60 bilion yang beku tadi, 90% harta orang Islam. Dalam kes-kes yang kita buat, banyaknya yang bergaduh dalam bilik bicara kuasa, yang bergaduh dalam bilik-bilik ni orang kita. Jadi sebab tu pihak kita nampak benda ni sangat serius. Kita tengok benda ni memang macam mana untuk menyelesaikan masalah pusaka yang memang tak boleh nak toleransi. Sebab bila isu duit, orang kita bergaduh. Depan hakim, dua grup, dua-dua bergaduh. Memang benda ni kita tengok sendiri, bila duduk tengok dia bergaduh memang macam tak ada esoknya, sampai memang tak boleh nak solve. Jadi terpaksa tangguh, kita bincang kat luar, masuk balik. Tapi sebenarnya kita kat sini kita malu pada kadang-kadang orang kafir. Sebab ada juga yang kita buat pembahagian untuk non-Muslim. Dia punya pembahagian very simple. Kita pergi, okey, yang ni bagi bapak, yang ni bagi yang ni, clear. Memang clear. Jadi bila masuk tu 5 minit selesai. Orang kita 2 jam tak tentu selesai. Yang tu, sebab tu kita perlu tetapkan pembahagian. Kalau kata setuju untuk faraid, kita buat faraid. Kalau kata setuju untuk sama rata, buat sama rata. Kalau kata setuju untuk orang kata bagi sama rata, kita buat faraid ataupun kita buat pembahagian muafakat. Itu berkenaan dengan pembahagian. Yang kelimanya, kita siapkan dokumen yang berkaitan. Maknanya yang paling penting pertama surat mati. Yang keduanya surat IC atau surat lahir bagi waris. Nak pastikan orang tu anak ke, orang tu anak saudara ke, orang tu anak angkat, kalau kata anak angkat. Jadi kita dokumen-dokumen yang berkaitan. Kalau ada hibah tu kita kena pastikan benda tu sah atau tidak. Maknanya mahkamah dah, orang kata dia dah sahkan atau tidak. Kalau ada wasiat pun sama, nak tengok wasiat tu sah ataupun tidak. Okey. Dan geran-geran atau cuma buku-buku bank. Jadi semua dokumen yang melibatkan kematian, yang melibatkan pusaka pada si mati tadi. Dan yang keenam, bila kita dah dapat gambaran kasar harta, baru kita boleh decide. Kita dapat gambaran kasar berapa harta yang ditinggalkan. Kadang-kadang bila kumpul macam orang-orang sekarang, kebanyakannya sebenarnya kita tak sedar dah jadi jutawan. Sebab kalau kita tengok untuk pusaka besar, dia punya limit adalah 2 juta dan ke atas. 2 juta dan ke atas. Sekarang kalau kita tengok rumah teres pun ada 10 juta lebih. Jadi tambah harta ni sikit, tambah kereta tambah ni, cukup 2 juta. Paksa pergi high court. Jadi pertama, mahkamah tinggi. Okey. Jadi bila kita dah dapat gambaran berapa amount harta yang ditinggalkan, dekat situ kita boleh decide sama ada nak pergi dekat pusaka ringkas. Kalau tak ada apa, pusaka ringkas ni bawah 600,000 dan dia tidak ada harta alih. Dia tidak ada harta tak alih. Maknanya boleh settlekan dengan amanah raya, boleh settlekan dengan jabatan-jabatan mana, settle terus. Yang kedua, kita boleh, kalau dia punya harga tu bawah 2 juta, bawah 2 juta kita pergi ke pejabat JKPTG tadi, kita uruskan pusaka, just kita isi borang A, senaraikan waris, senaraikan hutang, senaraikan berapa. Kini borang tu dia dah instruction very simple untuk isi. Kita isi dan kita senaraikan dokumen-dokumen yang perlu beserta surat sumpah semua masuk. Dia lebih kurang 3 bulan dia akan panggil untuk bicara. Dan kat bicara itu kalau boleh sebelum pergi bicara, kita tetapkan cara pembahagian. Sebab memudahkan. Bila kalau bicara tu kita dah dapat persetujuan, geran tu boleh terus
boleh terus boleh terus turun milik kepada waris-waris. Kalau tak ada persetujuan, akan lanjut pentadbir. Kena pentadbir pula buat hal, tukar lagi pentadbir. Yang tu yang melambatkan proses. Okey. Macam kalau kita tengok bila mana kalau ada isu kita takut tertinggal waris. Bila takut ada isu tertinggal waris ataupun waris-waris yang tak clear. Jadi kadang-kadang mahkamah ataupun pejabat tanah dia tak berani nak buat turun milik terus kepada nama pewaris. Dia akan letak kepada nama pentadbir. Dan bila letak nama pentadbir, kita kena bawakan surat kuasa mentadbir tadi kepada mahkamah syariah. Bawa kepada mahkamah syariah untuk dibuat sijil faraid. Sijil faraid ni memang biasanya kita akan buat bila mana kita takut, kita bimbang ada waris yang tertinggal. Kita akan buat bila, sebab dekat untuk kita dapat sijil faraid dia ada sumpah, ada aku jadi akad sumpah daripada tuan hakim lah. Jadi yang tu berkenaan dengan prosedur. Yang lain. Baik, terima kasih Ustaz. Okey, jelas apa yang kena buat tadi. Yang penting ke mana kita nak pergi. Bawah 600,000 kepada bahagian amanah raya. Bawah 2 juta dan ke bawah pergi ke bahagian pusaka kecil di JKPTG. Dan atas 2 juta kita suka semua high court. Mahkamah tinggi, kita pergi ke mahkamah tinggi. Yang ini tidak kena latih buang. Baik, saya suka untuk bacakan kepada Ustaz satu soalan yang cukup menarik ni daripada ahli jemaah ni. Sebab dia tanya, Assalamualaikum Tuan Amir. Saya tak boleh jawab, saya paskan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana prosedur bagi seorang wasi untuk periksa akaun bank apa yang ada atas nama arwah? Apa prosedur yang wasi ni boleh buat untuk periksa akaun bank? Ini termasuk kepada unit trust atau insurans atas nama arwah. Ini kerana terdapat tentangan dari ibu untuk share pasal harta arwah dengan anak-anak. Cerita dia boleh ke wasi ini nak check akaun si mati ni? Saya jawab Ustaz, silakan. Bila kita rujuk persoalan wasi, sebenarnya wasi ini adalah seorang yang diberi amanah. Dia sebagai pentadbir. Kalau dah keluar surat kuasa mentadbir, kita nak pergi ke jabatan mana, kita just tunjuk. Even dari segi akaun ke apa benda, memang kita tunjuk untuk kita keluarkan. Satu, mana kalau kata ada hutang, kita keluarkan surat kuasa mentadbir tadi daripada hutang, kita tunjuk surat kuasa mentadbir. Biasanya kalau pejabat tanah, dia punya order, dia punya perintah. Let's say dia punya harta tu ada lebih kurang 8 harta. Perintah dia akan bagi 9. Jadi setiap satu original kita kena bawa kepada jabatan-jabatan yang berkaitan. Cuma sekarang macam EPF dia ada penama, tabung haji dia ada buat penamaan. Jadi untuk penamaan tadi, bila kalau kata kita letak penamaan 50% untuk isteri direct boleh ambil tanpa surat kuasa mentadbir. Kalau EPF pun sama, tabung haji pun sama. Jadi dia boleh, kalau ada isu penamaan, kita just boleh ambil terus. Tapi untuk ni pun sebenarnya ada masalah. Ada di kalangan waris yang tak jujur. Dia sign, dia ambil, and then sepatutnya tu untuk anak-anak, sepatutnya yang tu untuk waris-waris yang berhak, dia ambil, let's say 50%, dia ambil semua. Jadi yang tu jadi masalah. Jadi sebenarnya kalau kata untuk kita dapat authorize, kita perlukan surat kuasa mentadbir. Kalau kata turun milik belum dilakukan, kita perlukan surat kuasa mentadbir tadi, perintah daripada mahkamah ataupun pejabat tanah tadi untuk kita bawa kepada jabatan-jabatan yang berkaitan untuk kita keluarkan senarai hutang ke, kita nak keluarkan duit ke, memang kita perlukan surat kuasa mentadbir. Baik, bercerita tentang penamaan tadi. Artikel yang sama yang saya nyatakan tadi awal tadi, 2 Februari 2016, selepas KWSP mendedahkan 60 bilion harta yang telah beku yang tidak dituntut, KWSP juga telah mendedahkan bahawa pekerja turut
tidak meletakkan penamaan dalam caruman dia. Dan ini kalau ikut maklumat yang diberitahu oleh KPUSP, orang yang tidak meletakkan penamaan ni, jumlah caruman itu telah mencecah 232 bilion. Tadi 60 bilion tak confirm aku dah. Tapi rupanya KPUSP dah beritahu ada 232 bilion lagi caruman dalam EPF KPUSP tidak ada penamaan. Walhal Ustaz dah beritahu, penamaan adalah salah satu instrumen yang memudahkan waris nanti ataupun si penama untuk mengeluarkan deposit, mengeluarkan wang caruman tersebut. Yang ini lepas ni besok cek baliklah, aku punya BF dah ada penama ke, tabung haji dah ada penama ke, walaupun tabung haji tu bawa ada 232 tambah dividen, dah ada penama ke, kena letak penama juga. Perlu diingatkan juga sebagai security tadi, saya percaya macam tabung haji dia letak 2 penama. Dia boleh bagi kita sama ada dia beri pilihan atas 1 penama atau 2 penama. Ini mungkin atas dasar bagi tujuan keselamatan. Jadi bolehlah tuan-tuan besok cek balik akaun tabung haji tadi yang RM2.2 tadi tu ada penama ke tidak. Okey. Baik. Saya baca lagi soalan boleh tak? Okey, soalan yang seterusnya daripada, okey, ni ada soalan yang menarik juga. Assalamualaikum. Macam mana untuk hibah harta dari seorang datuk kepada cucu? Boy, sayang datuk kepada cucu. Memang saya memang biasa. Selalunya datuk dengan cucu dia ada macam connection. Macam mana untuk hibah harta dari datuk kepada cucu yang masih belum sekolah? Macam untuk nak bagi pada anak saya lah. Itulah. Silakan. Berkenaan dengan isu hibah. Isu hibah tadi, sebenarnya kalau kita tengok, hibah ni penerima dia siapa-siapa pun boleh. Penerima dia, even orang kafir pun boleh terima hibah. Jadi maknanya kalau kata nak bagi kepada cucu yang belum cukup umur, kita perlukan orang yang cukup umur lah sebagai penjaga berdaftar. Jadi kita letakkan orang yang dah achieve age of majority, yang dah cukup umur sebagai berdaftar, cukup masa baru letak nama dia. Jadi benda tu automatik. Jadi dia boleh. Tapi sebenarnya kalau kita tengok isu hibah ni, dia pertama dia boleh bagi kepada sesiapa. Kedua, dia tak efek jika mana ada berlaku perceraian. Kalau kata macam pusaka, kalau kata dah bercerai, dah tak ada dah harta pusaka. Tapi kalau hibah ni, bila bercerai pun dia still dapat. Tak kira macam mana, tak kira banyak mana, dia tak ada limit. Kalau dia bagi RM5,000, dapat RM5,000. Dia bagi RM100,000, dapat RM100,000. Jadi untuk hibah ni dia macam pemberian hidup. Jadi dia boleh bagi kepada sesiapa saja, berapa dia nak, sebab benda ni dikontrol oleh kita semasa kita hidup. Kita boleh bagi siapa-siapa. Tapi untuk faraid ni, kita subjek, kita merujuk kepada undang-undang yang ditetapkan oleh Allah. Jadi sama ada muafakat tu kita nak buat, kemudian pembahagian kita nak buat, yang tu isu yang perlu. Baik, terima kasih Ustaz. Soalan lagi daripada jemaah kita, Cik Syukri. Sebelum tu, sambil tu saya ada rakan saya sedang mengedarkan pamphlet persatuan kami. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin dapatkan nasihat kaitan dengan undang, tuan-tuan boleh hubungi persatuan sebagaimana tertera daripada pamphlet tersebut. Baik, Encik Syukri ni, ya Allah Ustaz, jawab soalan ya. Permasalahan yang ketara ketika ini adalah pengurusan harta pusaka, terutama tanah pusaka. Ia memang mengambil masa yang amat lama kerana perlukan pelbagai dokumen yang berkaitan, terutamanya berkaitan waris-waris. Bolehkah Ustaz menerangkan kenapa pengurusan itu sebegitu, dan adakah kaedah yang memudahkan pengurusan harta terhadap waris? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita rujuk pada persoalan yang dikemukakan oleh Cik Syukri, bila rujuk pada persoalan Cik Syukri tadi, sebenarnya urusan untuk tanah pusaka tadi dia tak adalah kompleks
seperti mana yang dicakap. Macam saya cakap tadi, sebelum ni memang untuk menguruskan, sebab bila melibatkan mahkamah dia akan ambil masa lama. Tapi sekarang macam kita ada awal tahun ni kita ada satu kes, memang ayah dia meninggal bulan 12. Bulan 4 hari tu selesai urusan mentadbir, bulan 6 dah dapat untuk pembahagian kuasa, untuk bermilik. Jadi sebenarnya untuk memudahkan proses, kita kena bawa dokumen tersebut kepada orang yang, maknanya kepada ahli dia, kepada orang yang boleh menguruskan. Kadang-kadang ramai yang kita try and error, itu yang masalah. Bila try and error, try kat sini salah, sini salah, sini salah. Jadi sepatutnya bawa ikut prosedur yang sebenar dan bawa kepada orang yang tahu menguruskan. Jadi insya-Allah akan dapat memendekkan masa dan memudahkan urusan. Jazakallah. Baik Ustaz, terima kasih. Baik, soalan yang seterusnya. Ini panjang sikit Ustaz. Ini soalan daripada, saya percaya, daripada muslimat kita. Assalamualaikum Ustaz. Jika si mati tiada anak lelaki, maka faraid akan turut diberi kepada adik-beradik si mati yang lelaki. Betul? So apa pendapat Ustaz jika harta yang mereka terima itu tidak diuruskan ke jalan sepatutnya? Sedangkan dalam Islam, mereka itu patut membantu anak-anak yatim tersebut dengan harta yang diterima. Mengikut faraid, isteri si mati hanya mendapat sedikit sahaja bahagian tersebut. Ya? Nampak Ustaz? Kebetulan pun saya ada baru terbaca artikel ini yang telah dikongsi bersama oleh rakan saya dalam salah satu grup WhatsApp tadi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, berkenaan dengan persoalan isteri dapat sikit bila tak ada anak perempuan. Sebenarnya kalau biasanya bila datang kepada kita isu tak ada anak lelaki dan tiada waris lelaki, kita akan menasihatkan orang tersebut untuk membuat hibah. Kita akan menasihatkan untuk membuat hibah, sebab bila tak ada lelaki, dia tak ada orang yang boleh menghabiskan balance pembahagian tersebut. Dia tak ada orang yang boleh jadi asabah. Sebab bila ada anak perempuan saja, dia akan bagi kepada waris, kepada adik-beradik lelaki, dan dia akan pergi ada bahagian baitul mal kalau saya tak silap. Jadi cuma bila yang tu terlampau sikit lah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok sebenarnya konsep tu, dia bukan isu orang ni dapat dia tak menguruskan secara baik. Sebenarnya waris-waris tersebut dia entitled dalam Islam. Jadi bagi mengelakkan harta kita jatuh kepada orang yang tak sepatutnya, kita perlu plan, kita kena aturkan. Masa kita hidup lagi ni, kalau kata kita dah tahu kita tak ada anak lelaki, kita buat hibah dulu untuk anak-anak perempuan kita. Kita tahu kita tengok waris kita macam ni, kita buat macam ni. Jadi sebenarnya undang-undang Islam ni, undang-undang hibah, undang-undang wasiat dan juga undang-undang faraid ni, dia tiga ilmu yang saling berkaitan. Dia ikut kes. Kalau kes ni kita boleh pakai faraid, kalau kes ni kita boleh pakai wasiat, ada kes ni kita boleh pakai hibah. Jadi benda ni dia merupakan tiga ilmu yang interrelated, yang saling bersangkut paut. Okey. Jadi yang saya. Baik. Jadi ini bermakna Ustaz, dia telah katakan tak ada anak lelaki tadi, maka tidak ada asabah, tak ada pelengkap ya, Ustaz, dalam hukum faraid itu. Jadi antara cara yang dia boleh dibuat adalah melalui hibah. Hibah ni tak kira lah hibah kepada si anak tadi. Katakan macam tadi soalnya, kalau anak masih kecil, kita letak satu pemegang berdaftar atau pemegang manah bagi pihak anak tersebut. Baik, jelas. Soalan yang daripada orang yang sama ni Ustaz. Selepas tu dia ada bertanyakan juga, apa hukumnya seorang isteri yang kematian suami menamakan rumah pusaka ke atas nama anak perempuannya tanpa berbincang dengan anak-anak yang lain serta anak tirinya? Rumah pusaka tu dia menamakan ke atas anak perempuan tu dengan tanpa bincang dengan anak-anak yang lain. Yang itulah sebab dia tak jelas tak sama ada masih hidup ke masih mati ke.
Lepas tu duit peninggalan arwah juga digunakan untuk kegunaan untuk anak yang lain, sedangkan duit itu patut dibahagi ikut faraid. Boleh Ustaz jelaskan, boleh ke dia menamakan rumah pusaka tu? Padahal rumah pusaka boleh ke dia pindah bilik dan sebagainya? Silakan Ustaz. Berkenaan dengan isu rumah pusaka dipindah bilik, sebenarnya soalan ni dia agak confusing sikit lah. Bukan sebab apa, sebab saya tak tahu dia pindah bilik tu sebelum meninggal ataupun setelah meninggal. Sebab kalau setelah meninggal, dia tak boleh simply boleh transfer macam tu je. Jadi mungkin kalau dia lakukan benda tu sebelum meninggal, jadi benda tu dikonsider sebagai balasan kasih sayang, dia bagi macam tu je. Jadi dia sebagai hibah. Manakala kalau kata dari segi duit pusaka, sebab tu saya cakap tadi, untuk pembahagian tadi kita kena lakukan bila dah meninggal dunia, kita kena buat cepat. Sebab bila dah masing-masing ada penasihat masing-masing yang ada, jadi berlaku ketirisan, berlaku benda yang tak betul dalam pembahagian. Bila jadi macam tu, akan melibatkan makan harta anak yatim, akan melibatkan makan harta orang secara batin. Jadi untuk kes ni yang tu saja. Baik, yang tadi Ustaz yang tentang duit peninggalan arwah tu, dia digunakan ke satu anak tu, Ustaz jawab dah. Okey. Baik, satu lagi soalan daripada orang yang sama Ustaz. Adakah pencen seorang isteri, duit pencen tu adalah hak mutlak? Adakah pencen seorang isteri dia yang meninggal yang dapat kepada suami adalah hak mutlak suami, atau dia pun dikira sebagai pemegang amanah yang mana perlu dibahagikan sebagai harta pusaka? Duit pencen dia di tangan kerajaan, pencen dibagi pada suami. Silakan. Berkenaan dengan duit pencen, sebenarnya sepatut saya terangkan sikitlah. Kita kena tahu membezakan di antara harta pusaka dengan harta bukan pusaka. Harta pusaka ni dia include lah, macam saya cakap tadi, harta yang harta yang ditinggalkan apa semua tu lah tadi. Tapi kalau harta bukan pusaka ni, dia akan macam pencen. Sebenarnya pencen, kalau kata pencen dah masuk, dia meninggal, yang tu jadi harta pusaka. Tapi untuk pencen yang ke depan tu, dia termasuk dalam duit sumbangan, dia termasuk dalam duit khairat, dia termasuk, jadi benda tu tak include sebagai harta pusaka. Baik. Saya rasa ini antara soalan-soalan yang terakhir daripada jemaah kita. Soalannya berbunyi macam ni Ustaz. Saya pernah dengar ada anak angkat tak boleh terima harta pusaka. Bagaimana jika semua waris-waris setuju untuk anak angkat tersebut terima sebahagian dari harta pusaka tersebut? Boleh ke Ustaz? Anak angkat memang dia tak ada waris, dia tak ada dalam waris fardu harta pusaka. Tapi macam saya cakap tadi, biasanya kes-kes yang melibatkan anak angkat ada wasiat dibuat. Dan sekiranya tak ada wasiat, anak-anak yang ada ni kata okey, kita pakat sikit orang, kita bagi kat dia, pun tak ada masalah. That's why sebab saya cakap tadi, kalau kata pembahagian kita nak bagi secara muafakat, kita nak bagi kat siapa pun tak ada masalah. Yang penting waris-waris yang menerima ni setuju. Kalau dia tak setuju, akan jadi masalah. Baik, ringkas dan padat. Okey, saya nak buka soalan. Kalau ada yang mungkin tak berkesempatan ataupun tak boleh nak WhatsApp atau SMS saya, ada daripada tuan-tuan yang berhajat untuk tanyakan soalan secara live. Ada tak? Ada tak mungkin yang tak terfaham ke, nak mohon diberi penjelasan semula ke? Ada tak yang dah tulis di kertas? Tak ada Tak ada. Baik, terima kasih banyak. InsyaAllah saya rasa saya dah bacakan semua soalan-soalan daripada jemaah kita tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang mendoan. Soalan saya yang terakhir Ustaz, soalan nombor 5. Jadi tadi kita banyak mendengar tentang soal gejala salah takbir harta pusaka Ustaz. Jadi apa yang kita boleh lakukan untuk mengelak gejala salah takbir harta pusaka Ustaz? Bagaimana? Apa yang kita perlu buat Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila mana kita merujuk kepada gejala salah takbir harta pusaka,
Okey, bagi mengelakkan gejala salah takbir harta pusaka, first kita boleh buat hibah. Hibah merupakan alternatif kepada harta pusaka. Yang tu saya dah explain tadi. Okey, nombor 2, kita hendaklah mengajarkan ilmu faraid secara detail, secara daripada asas sampai ke hujung, daripada muda sampai ke tua. Kita ajar seberapa segera, seberapa ringkas bagi orang faham tentang faraid ni sejak dari muda, dan bila mana dia tua tak ada isu. Yang ketiga, kita hendaklah berhati-hati dalam memilih pentadbir. Maknanya kalau kata kita nak urus satu persatu, kita kena make sure, kita kena pastikan yang pentadbir tadi adalah pentadbir yang boleh dipercayai. Sebab kalau pentadbir ni ada masalah, ada satu kes dulu bila dah lantik pentadbir terbabit dalam draft. Jadi dia akan misuse dia punya position sebagai pentadbir. Dan yang keempat, kita hendaklah menyegerakan proses pembahagian pusaka. Kerana kalau kita tengok implikasi daripada kelewatan membuat pembahagian, dari segi hukum syarak dia akan melibatkan makan harta anak yatim. Yang kedua, dia akan menjadi makan harta orang secara haram. Dan yang ketiga, dia akan menyebabkan hutang-hutang si mati, wasiat-wasiat si mati tak dijelaskan. Dan kelima, melibatkan pembahagian salah. Itu yang saya cakap tadi, ramai sangat advisor jadi pembahagian dia dah tak betul, dah cara tak betul. Sebab kita dah buat satu lagi, dia akan menyebabkan bilangan waris bertambah. Mungkin masa harta pusaka atuk dulu dia ada tiga bidang tanah. Anaknya ada 4 orang, 2 lelaki, 2 perempuan. Bila dia tak bahagi dekat anak dia, peringkat cucu dah ada 16 orang nak kena bagi pula. Bila peringkat cucu, peringkat cicit pula. Jadi bilangan harta tu bertambah. Dari segi ekonomi, dari segi sosial, urus niaga pada harta tersebut tidak dapat dilakukan. Harta nak jual ke, kerajaan ambil ke, tak boleh nak urus. Sebab harta tersebut belum tukar milik, dia belum turun milik kepada waris-waris. Yang kedua, harta tu jadi terbiak. Jadi macam kat kampung, macam saya cakap tadi lah, ya, kat kampung anak-anak semua dah pindah sini, harta kat kampung tu biar. Daripada satu lot, kadang-kadang satu lot tu harga 1,000. Bila 100 orang buat macam tu yang terkumpul jadi harta pusaka tak dituntut tu. Okey, yang ketiga, hilangnya dokumen pemilikan tanah. Yang tu, jadi dokumen kau peringkat atuk dulu mungkin kita boleh simpan, tapi kalau dah 5-6 generasi, saya tak pasti benda tu boleh wujud lagi ataupun tidak. Dan yang kelima, wang pengambilan, kalau kata ada land acquisition, kalau ada pengambilan tanah oleh kerajaan, duit-duit tu tak boleh nak dapat sampai dapat ke amanah raya ataupun dihantar dekat bahagian pusaka. Nak collect kena ada surat bertakbir, nak collect kena ada surat dah turun milik. Dan yang kelima, dia menyulitkan proses pembahagian. Maknanya bila dah terlampau susah sangat, dia sulitkan kita punya proses. Jadi benda tu semua menyumbang kepada harta pusaka beku, yakni harta pusaka tak dituntut. Ya, saya tahu. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kalau boleh itu saya anggap sebagai kesimpulan yang Ustaz tadi. Baik. Kesimpulan daripada saya pula, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Berdasarkan apa yang telah kita bincangkan pada hari ini, saya memohon dan saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, sedikit ilmu yang telah kami kongsikan pada hari ini, kalau boleh sampaikan. Yang pertama, sampaikan kepada isteri kita, sampaikan kepada suami kita, sampaikan kepada anak-anak kita, adik-beradik kita, terutamanya perkara-perkara penting berkaitan dengan harta kita ni. Kita, macam saya cakap mula tadi, kita tak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah SWT. Kita tak tahu, entah kejap lagi, entah besok, entah lusa, entah bulan depan. Jadi sama-sama kita ambil iktibar. Kalau macam saya cakap tadi, EPF kalau belum ada penama, letak penama. Tabung haji belum ada penama, letak balik penama siap-siap agar dipermudahkan. Selain itu ada banyak lagi instrumen-instrumen lain, hibah, wasiat, itu je kot, instrumennya ada kan, wakaf dan sebagainya, itu untuk pelaburan kita di akhirat kelak. Baik, saya mohon untuk sedikit waktu lagi. Sebagaimana yang telah saya mulakan, saya beritahu di awal program kita sebentar tadi,
persatuan kami, Persatuan Kawan Hartanah. Ini adalah merupakan program yang kedua sebenarnya. Kali pertama itu berjalan di Masjid Seksyen 7 Shah Alam atas topik dan perbincangan yang sama mengenai dengan harta pusaka buku di mana silapnya. Dan sebenarnya persatuan kami berhajat untuk turun ke semua masjid-masjid, kalau boleh semua lah, tapi kita pilih jugalah atas kapasiti dan kekuatan kami juga yang ada, untuk turun kepada masjid-masjid di peringkat zon-zon yang tertentu untuk kita beritahu kepada masyarakat bukan sahaja tentang harta pusaka. Banyak lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan undang-undang hartanah yang ingin kami kongsikan secara percuma kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa saja ilmu yang berkaitan dengan undang-undang hartanah, tentang nak beli rumah, nak beli rumah lelong, apa lagi, nak tukar nama, kalau ada orang dah salah takbir ataupun dah curi harta kita, itu kalau kes jenayah lah. Semua ini kita ada banyak modul-modul daripada persatuan kami ingin kongsikan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berhajat nak bawa persatuan kami, kata-kata nak balik kampung ke kampung saya berada masjid kat sana, nak kat sana juga, ya, insya-Allah kami, jika ada kekuatan, kami bersedia untuk pergi ke sana. Bukan masa saya tekan dua ni lah, mana semua ahli-ahli persatuan kami, insya-Allah kita akan turun. Sebab antara contohnya kita ada beberapa panggilan daripada beberapa masjid. Contohnya Masjid Kampung Selabak Telintan, di kampung saya lah. Di Telintan ada panggil, di Pulau Pinang ada, Melaka tak salah saya. Cuma tarikhnya belum difinaliskan sebab kita pun ada dekat Ramadan. Jadi disebabkan itu kita kena mungkin tangguhkan selepas Ramadan. Tapi seandainya lah masjid yang indah ini nak bagi kami bulan puasa ni ada kan? Wallahualam, kita buka kepada perbincangan sebenarnya. Asalnya program kami ni kami minta satu hari Sabtu, supaya banyak topik kita boleh ceritakan. Tapi alhamdulillah masjid telah buka peluang kami sebagai awalan satu untuk mengisi slot kuliah maghrib pada hari ini. Alhamdulillah kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan oleh yang demikian, saya sekali lagi menyeru tuan-tuan dan puan-puan, apa yang telah kami sampaikan ambilkan iktibar dan jadikan amalan. Dan sesungguhnya apa saja kelemahan, sebarang kelemahan yang telah kami sampaikan sebentar tadi, kami mohon maaf, ribuan ampun dan maaf. Itu adalah kelemahan kita sebagai seorang manusia. Dan akhir kalam, saya ingin sampaikan sebuah nasyid dalam, boleh Ustaz? Satu nasyid ni, sebab ada rakan-rakan saya kami nyanyi sikit ni. Saya ni suara tak sedap, tapi saya cuba untuk sampaikan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita manusia sing urip nang dunia di luar air, semestine kita kolek bekalan secukupe. Ojolah sampai kita kabeh dadi kelalen. Jalulah ampun karo pangeran kuasa. Kita manusia hidup di dunia sementara, semestinya kita kumpul bekalan secukupnya. Janganlah sampai kita semua terlupa. Mintalah ampun pada Yang Maha Kuasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.